Assalamualaikum semua. Okey, didoakan semoga yang melihat video ini sentiasa disihatkan tubuh badan dan dimurahkan rezekinya. Okey, apa cerita RT3 hari ini? Hari ini akan nak bercerita pasal kelebihan dan kekurangan RT3. Ini adalah pengalaman akak setelah 3 bulan akak bersama dengan jentera RT3 ini. Okey, mula-mula akan nak cerita pasal kelebihan pada RT3. Kelebihan yang pertama adalah brake. Okey, RT3 ni telah datang dengan sistem ABS ataupun anti-locking brake system. Okey, apa dia anti-locking brake system? Anti-locking brake system ni ataupun ABS akan membuatkan motor kita lebih stabil apabila kita menarik brake. Apa perbezaan motor yang ada ABS dengan motor yang tak ada ABS? Okey, sekiranya motor yang tak ada ABS, apabila kita menarik brake, secara automatik tayar akan berhenti dengan serta-merta. Berbeza pula dengan motor yang ada ABS, apabila kita menarik brake, tayar akan berhenti secara perlahan-lahan dan tidak mengejut. Dengan secara mudahnya, kalau bak kata orang faham, kalau kita menarik brake, RT3 kita tu tidak menjajur. Tu kata orang faham lah. Okey, terutama bila kita jumpa dengan keadaan jalan yang licin ataupun jalan yang berpasir. Jadi bila kita bawa motor tu, bila kita tarik brake dan dia lebih stabil. Dan RT3 ni di kedua-dua belah tayar iaitu depan dan belakang semuanya ada sistem ABS. Kelebihan yang kedua pula, okey, RT3 ni dah memang terdatang dengan sistem enjin DOHC ataupun Dodge. Apa itu Dodge pula? Okey, Dodge dari segi maknanya adalah double overhead cam. Okey, sekarang ni akak tak naklah cerita pasal Dodge ni sebabnya nanti kalau akak cerita korang pening kepala pula. Jadi untuk elakkan korang pening, nanti korang boleh cek dekat channel-channel yang lain yang ada cerita apa itu pasal DOHC ataupun double overhead cam. Sebab kalau akak cerita nanti, akak risau korang pening, akak lagi pening. Kelebihan yang ketiga pula, RT3 ni telah datang dengan tangki lebih kurang dalam 17 liter. Jadi dengan 17 liter tu memang kita boleh berjalan lebih kurang dalam 500 km. Jadi memang tangki dia besar. Kelebihan yang keempat pula adalah dari segi kunci. Kunci dia memang telah datang dengan keyless. Bagi akak lebih mudahlah dengan keyless ni. Kelima akan nak cerita pasal power. Okey, satu power dari segi overtake. Kalau kita nak overtake pada salah satu kenderaan, dia memang sangat mudah. Selain daripada overtake, apa yang akan dapat rasakan adalah ketika mendaki bukit. Bila nak daki bukit tu memang kita akan rasa dia punya power tu memang puas hatilah. Kelebihan yang keenam pula adalah dari segi minyak. Memang minyak RT3 ni jimat gila-gila. Sebab ramai yang memang dah cakap dari segi minyak RT3 adalah yang paling jimat. Dah lah jimat, power pula tu. Orang kata puas hatilah. Yang ketujuh adalah dari segi handling. Handling dia memang mudah lah dan ringan. Walaupun motor ni dalam keadaan biasa dia sangat berat, lebih kurang dalam 190 kg macam tu. Tetapi apabila dibawa di atas jalan raya, dia sangat ringan. Sebab akak pernah berpengalaman, sebab akak memang jarang bawa. Tapi bila sekali akak bawa, akak dapat rasakan dia punya handling tu sangat bagus. Okey, hari tu daripada Cyberjaya ke KL, akak pernah rempuh jam dalam lebih kurang dalam pukul 10 pagi di kawasan TBS. Okey, kawasan tu memanglah jam gila-gila sangat. Tapi dengan handling motor ni, akak boleh cilok si kiri ke kanan tu dengan mudah. Walaupun dalam keadaan motor tu berat, tapi akak boleh bawa dengan begitu baik sekali. So akak rasa memang dari segi handling dia memang terbaik.
Kelebihan yang ke-8 adalah dari segi ruang kaki yang luas. Ini bagi rider lah, memang sesuai untuk long distance. Kaki boleh relax. Dia boleh kawasan kaki dia tu lebih besar dan panjang. Bila kita bawa dengan jauh, kita nak lunjur ke, kita nak bengkokkan kaki tu, memang selesa lah. Okey, itu sahaja yang akak dapat senaraikan kelebihan pada RT3 ni. Jadi sesiapa yang ada rasa lagi kelebihan dia, bolehlah mungkin type saja di ruang komen dan kita boleh share apa pengalaman anda bersama dengan RT3. Okey, sekarang kita nak cerita pasal kelemahan. Mungkin ramai sangat nak dengar kan pasal kelemahan RT3 ni apa dia. Okey, jangan berundur, stay tune dekat channel akak ni. Apa yang akak perasan, kelemahan dia akak boleh senaraikan ada 5 kelemahan. Okey, tetapi kelemahan yang kelima tu adalah yang paling teruk. Okey, nak tahu apa kelemahan tu? Tunggu. Kelemahan yang pertama. Kelemahan yang pertama ni memang tak boleh disangkal lagi. Memang kebanyakan pilihan RT3 mengeluh dengan dia punya footrest yang kecil. Pengalaman akak yang pertama, perjalanan lebih kurang dalam 150 km. Menggigil kepala lutut. Footrest memang sangat teruk sangat yang akak rasakan. Tetapi ada saja yang orang lain buat penambahan, beli dari footrest daripada macam EX5 ke, daripada Vespa ke, dan kita letakkan saja pada footrest RT3 ni dan masalah tu settle. Tapi bagi akak tidak rasa selesa kerana kedudukan footrest tu untuk kaki akak memang agak pendek. Jadi kalau lebih panjang akak rasa dia okey. Tetapi selepas buat ride sekarang ni dah hampir 5,000 km, akak dah nak katakan tak ada langsung rasa tu memang tipulah. Tetapi sekurang-kurangnya dia tidak seperti 100 ke 300 km yang pertama. Sekarang ni memang dah rasa macam okey lah, biasa. Cuma kadang-kadang bila kita berhenti tu ada lagi rasa lah. Tapi tidaklah seteruk pada 300 meter yang pertama dahulu. Keburukan yang kedua pula adalah kabel dan skru longgar. Okey, apabila kita dapat je RT3 keluar je daripada kedai, memang perkara ni adalah perkara wajib kita cek dahulu. Kita suruh seller tu memang cek apa yang ada list. Kalau boleh kita tengok dekat dalam grup community RT3, dia ada sediakan list apa yang patut kita cek sebelum motor tu keluar daripada kedai. Sebab ini sangat penting. Benda ni memang pernah terjadi pada akak, iaitu pada 3,000 km. Motor tu tiba-tiba dia macam lose power, RPM dia turun naik. Rupa-rupanya ada kabel yang tidak begitu baik ataupun dia longgar. Jadi apa yang perlu dibuat, kita pergi saja kepada AC dan AC akan settlekan masalah ni. Alhamdulillah lepas bila buat tu dah tak ada lagi berlaku kabel yang longgar ataupun lose power tu. Kelemahan yang ketiga adalah dari segi fork depan tu agak keras. Tetapi akak tidak ada buat apa-apa penambahan. Tetapi pada rakan-rakan lain, diorang ada tambah saja minyak fork dan masalah tu selesai. Tapi akak masih lagi tidak membuat apa-apa penambahan minyak setakat ini. Kelemahan yang keempat adalah dari segi exhauster. Exhauster yang datang original tu adalah lebih lembut sikit. Jadi apa ramai yang memberitahu agar menukar exhauster supaya tidak berlaku apabila kita bawa dengan terutama bila ada pilihan lalu dekat bonggol biasanya akan tersagar. Jadi untuk elakkan ni, betterlah tukar kepada exhauster. Tetapi kami tidak menukar exhauster. Apa yang kami buat hanya laraskan kepada yang lebih tinggi, dan apabila lalu bumper lebih berhati-hatilah untuk mengelakkan berlakunya tersagar. Okey, seperti yang dijanjikan, ini adalah kelemahan yang paling teruk pada RT3 ni. Memang AC pun rasanya tak boleh
nak settlekan masalah ni. Nak tahu apa dia? Memang benda ni memang membuatkan akak rasa susah hati, rasa macam tak puas hati, rasa macam apa yang nak cakap, memang rasa yang kelima ni memang yang paling teruk sekali. Keburukan yang kelima adalah bila dapat je motor ni, rasa macam nak ride je hari-hari. Itulah dia masalahnya. Jadi macam mana nak elakkan, bila ada cuti je, bila ada masa je, kami pun memang ride aja. Inilah dia masalah yang paling terbesar sekali akak rasa bila dah dapat RT3 ni. Jadi korang jangan nak tunggu-tunggu lagi. Siapa yang nak tu bolehlah. Kalau yang rasa, nilaikan dulu kelebihan dan juga kebaikannya, dan rasa boleh untuk dapatkan RT3 ni, janganlah tunggu-tunggukan. Okey. Tadi akak lupa lagi satu kelebihannya adalah motor ni memang value for money sebab dia murah. Antara kategori 250cc ni, RT3 ni adalah yang paling murah. Okey, korang boleh masukkan dalam list kelebihan. Itu tadi ada kelebihannya 8, tetapi rupa-rupanya dia 9 bila termasuk dengan harganya yang murah. Jadi setakat ini sahaja untuk video kali ini. Kalau korang ada perasan apa-apa kesalahan akak mengenai kelebihan dan kelemahan RT3 ni, boleh tulis kat komen, boleh beritahu, dan kita boleh share sama-sama pengalaman dengan RT3 ni supaya sesiapa sahaja yang masih lagi jadi CCTV sebelum nak beli RT3 ni, diorang boleh check dan boleh masukkan list sama ada RT3 ni sesuai untuk korang ataupun tak. Jadi di sini akak bukan nak mengatakan korang patut beli RT3. Oh tidak. Jadi sebenarnya korang boleh check dengan apa yang akak cakap ni. Mungkin korang boleh masukkan dalam list sama ada dianya sesuai untuk korang ataupun tak. Sebabnya tak semestinya apa yang akak cakap ni adalah benda yang terbaik bagi korang. Tetapi apa yang cakap ni yang keburukan bagi akak mungkin kebaikan bagi korang. Jadi kena fikirkan sendiri apa yang sesuai, jentera apa yang korang sesuai untuk beli, mengikut pada keuangan ataupun mengikut kepada pengalaman yang korang ada dengan motor-motor yang lain sebelum ni, dan macam-macam lagi yang boleh dipertimbangkan sebelum korang nak membeli sesuatu jentera. Buatlah sedikit research supaya kita tidak menyesal jentera apa yang kita telah beli. Bagi akak, apa-apa saja jentera yang kita ada pasti ada kelemahan dan keburukan dia. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan cara bagaimana kita untuk membuatkan kita rasa happy dan kita rasa bahagia dengan ride yang kita lakukan. Jadi jentera yang kita miliki itu sebenarnya adalah satu kelebihan sahaja. Jadi apa-apa yang penting bagi akak adalah bagaimana rasa ride dengan pasangan ataupun kita ride solo. Jadi kita rasa senang hati dengan jentera yang kita bawa. Ini adalah perkara yang terbaik. Apa-apa hal pun korang tu ride tu mesti jaga keselamatan dan pastikan motor dalam keadaan baik sebelum korang buat ride. Okey, sekian dulu daripada akak untuk kali ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Oh, jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey.